والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدني ومشربا صافيا يا وهاب يا غني. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Berkata Syekh Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Ad-Durrus Samin, sehinggalah berkata dia wal hukmul aqliyyu huwa isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu min ghairi tawaqqufin ala takarrurin wala wad'i wadhi'in. Dan hukum akli itu yaitu kita isbah ke, sabit ke, tetap ke satu pekerja bagi satu pekerja atau kita nafikan dia kan satu pekerja daripada satu pekerja dengan tiada terhenti, tiada bergantung, atas berulang-ulang dan tiada berhenti pula atas hantara orang yang menghantarkan dia. Lalu ni kita dok kecek mengenai hukum akal. Hukum akal. Katanya Imam Haramaini Abdul Malik Al-Juwaini nama dia. Nah, guru kepada Imamul Ghazali. Dia merupakan rektor pertama lah Universiti Nizamul Muluk di Iraq. Nah, maka katanya dia, kata Imamul Haramaini, Imam Haramaini ni dia ni masya-Allah lah guru pada Imam Ghazali. Tapi tanya dia ngajar kak sekat. Dia kecek yang ngajar-ngajar kak sekat. Bapa dia sekat gitu kerana ada satu kisah. Ketika dia kecil, ayah kepada Imamul Haramaini ni orang warak, orang zuhud. Nah, dia ni tak akan beri minum susu kepada Imamul Haramaini kecuali daripada ibu dia saja, isteri dia saja. Orang lain tak boleh nyusu anak dia kerana bimbang makanan syubhat masuk dalam perut anak dia. Maka satu hari ibu kepada Imam Haramaini ni ada kerja. Maka dia pun tinggal Imam Haramaini kepada jiran dia lah, saing dia. Maka Imam Haramaini jerit pada masa tu, saing ataupun jiran pada ibu dia tak tahu nak buat ke mana. Budak ni jerit sudah. Maka dia pun bui susu lah budak. Maka dia lah Imam Haramaini. Balik ibu dia dengar cerita kata suat jiran dia ni bui susu kepada anak dia. Balik ayah dia tahu cerita, ayah dia jolok mulut dia. Budak tu biar tobik semua susu hak dia menyusu saat ni. Tetapi dia jolok-jolok pun tetapi masih ada lagi kesel-kesel baki dia. Maka Imam Haramaini ni tanya dia kecek kak lekat betul. Dia kecek kak lekat. Tu. Kerana makan benda syubhat. Kita ni tak lekat.
Sebab kita makan syubhat berlaku. Sebab tu tak lekat berlaku. Kenapa? Imam Haramaini ni kerana orang ni kalau ajar bersih, maka kalau makan benda kotor dia akan terasa. Pas saya tak terasa sebab kita makan kotor berlaku. Gitu katanya ulama. Katanya Imam Haramaini dalam bab hukum akal. Siapa dia yang tidak belajar, siapa dia yang tidak faham mengerti hukum akal, seolah-olah dia tidak ada akal. Sekalipun dia PhD, sekalipun dia maulana, sekalipun dia mufti, sekalipun dia tok qadi, sekalipun dia ustaz, sekalipun dia wali ke apa, kata Imam Haramaini tak pandai hukum akal, seolah-olah tidak ada akal. Kereta ada. Lepas tu tak naik kereta ni, jalan kaki pacarah ni, supaya tak ada kereta dah awak. Maka orang tak faham hukum akal seperti tidak ada akal, tidak berakal. Siapa-siapa dia tak mengaji hukum akal, tak faham menggunakan akal, sekalipun dia duk bijak sendiri, duduk mengajar ke kepal, maka dia tidak ada akal. Sebab tu di dalam ilmu tauhid pentingnya pengajian ilmu akal supaya akal kita berfikir dengan cara betul. Ada orang lah ni akal ada tapi tak berfikir dengan cara betul. Sekalipun dia rasa dia betul, maka akal ni ada disiplin ilmu dia. Kena setting semula, kerana lepas ni kalau kita mengaji bab hukum akal, berbahasa bab lain, atas-atas tu kita akan faham. Kalau tidak kak, kita akan faham berlainan dengan apa yang dipahami oleh ulama-ulama. Kerana apa? Kerana akal kita ada masalah. Bukan kata benda tu tak faham, bukan kata benda tu lari daripada keedah, bukan benda tu tak ada khilaf ke apa dak, sebenarnya kita tidak faham. Kalau orang ada akal yang sempurna, nescaya dia akan faham dengan satu makna sahaja, satu cara sahaja. Dia kata hukum akal ni apa dia? Apa maksud hukum? Dia kata isbak ke suatu pekerjaan bagi suatu pekerjaan. Ataupun menapi ke satu pekerjaan dengan satu pekerjaan melalui perantara akal. Kita sabit ke sesuatu, kita hukum ke sesuatu, kita buat keputusan kepada suatu masalah dengan menggunakan akal, tidak perlu kepada ulangan. Adakah kita rojok daripada ulangan? Tak perlu. Kita kata mustahil Allah Ta'ala itu lemah, akal kata mustahil. Tuhan tu mesti benda hebat, tak mungkin benda lemah. Adakah kita nak waktu ambil keputusan kata mustahil Tuhan itu lemah, kita kena rojak kepada ulai-ulai ke? Benda tu berulang banyak kali dah, hamba tengok. Ada, tak perlu pada ulai-ulai. Kalau kali pertama kita fikir pun memang lagu tu dah juga tubik. Dan tak perlu kepada hantaran orang yang menghantar. Seperti hukum syarak. Hukum syarak ni, bapa semaya tu wajib, kita fikir ngakal. Tak ada orang mari royak kita, iaitu Nabi Muhammad mari royak kita semaya tu wajib. Apa hukum arak? Arak tu haram. Haram tu apa dia? Panggil mana awak fikir ngakal diri? Tak. Saya kata haram kerana waduk luadek, ada orang mari beritahu kepada saya. Tak perlu kepada ulangan dan tidak perlu kepada hantaran orang siapa dia pun, semata-mata guna akal semata-mata. Maka kena berlatih akal supaya berfikir dengan betul. Apabila berfikir dengan betul, barulah kita mengaji lepas ni satu pendapat sahaja. Semua pendapat sama berlaku. Lepas tu awak tak faham, tak faham suku pasal. Bukan kata tak faham hukum akal, tapi saya tak faham tajuk ni, bab lain. Tapi kalau mikir lain daripada orang lain, waktu panggil tak faham hukum akal. Hukum akal ni sama saja orang kafir dengan orang Islam, sama saja keputusan dia. Kalau orang Islam kata wajib benda ni, wajib juga orang kafir pun kata. Kalau orang Islam kata mustahil, Yahudi mana pun akan kata benda ni mustahil. Tu hukum akal, dia sama sahaja. Bapa kita ngaji hukum akal lagi kerana kalau kita nak dakwah orang kafir, kita kena guna hukum akal. Tak boleh guna ayat Quran yang tak percaya dah, mungkin dia orang kafir.
Kita orang Islam lah ni pun tak percaya kepada nas ayat Quran. Mana percaya buat kita? Buat kita percaya kot apa dia? Kok pitih. Percaya kot harta, percaya kot makhluk. Hukum akal Quran pun tak percayalah mana. Pas lagu mana kita nak paksa orang kafir nak percaya kepada Quran? Lagi-lagi lah dia tak percaya. Maka kita guna akal. Hujah menggunakan akal. Maka kalau benda ini masuk akal, maka dia tak boleh nak nafi. Sama sahaja akal manusia. Maka yang dikehendaki daripada hukum yang tiga itu, iaitu hukum akal juga. Dalam tiga-tiga hukum kita ngaji. Hukum apa dia? Hukum syarak, hukum adat, hukum akal. Maka hok banyak kita guna di dalam ilmu tauhid, tariqah, cara khalaf, penggunaan akal ni, khalaf ni, maka banyak guna akal. Hukum adat tak gunalah mana, hukum syarak tak gunalah mana. Hukum syarak ni banyak digunakan dalam kitab fiqh. Cara bak semaya, cara bak puasa, tu hukum syarak lah. Manakala tauhid ni tak boleh hukum syarak. Bak apa tak boleh hukum syarak? Kerana manusia ni dia degil. Kalau akal dia tak pandai, tak faham, dia tak akan terima pendapat ni. Sekalipun Tuhan kata hamba ni wajib Tuhan tu ada. Misalnya ayat Quran tu bit lagu tu. Kalau kita tak faham, hati kita akan memberontak, tak akan setuju dengan pendapat ni. Sedangkan ilmu tauhid adalah ilmu kepercayaan. Ilmu yang muncul daripada hati dan pegangan seseorang. Kalaulah ilmu itu belum sampai kepada hati, fahaman dan pegangan seseorang, maka dia tak jadi ilmu tauhid lagi. Ilmu i'tiqad tu dipanggil. I'taqada ya'taqidu i'tiqadan. Benda yang bersimpuh di dalam hati. Manakala ilmu fiqh tak apa. Kita faham tak faham suku pasal. Hak penting semaya tu wajib. Apa semaya tu tiga? Loh gi, mau tak tahu gapo dia. Tapi ilmu tauhid, kenapa kita kata Allah Taala sebagai Tuhan? Kita kena faham. Maka kalau nah semata-mata akal tidak terima, maka tak masuk jadi akidah lagi, tak jadi i'tiqad lagi. Dia kata daripada hukum yang tiga ini, iaitu hukum akal juga pada ilmu usuluddin, maka tiada tasawur tergambar hukum syarak padanya pada ilmu usuluddin. Kerana hukum akal ini dihukum ke bagi zat Tuhan. Kerana tajuk perbahasa di dalam ilmu tauhid adalah perbahasa mengenai Tuhan. Maka kalau masuk hukum syarak, syarak lagu mana? Tuhan yang buat syarak, tiba-tiba ada hukum syarak atas diri dia. Ada wajib atas Tuhan, ada haram bagi Tuhan, ada sunat bagi Tuhan, tentu dah tak ada. Maka tak boleh nak timbul hukum syarak atas diri Tuhan. Dia kata dalam kitab tauhid ada sebut wayajibu fi haqqihi maula ta'ala jalla wa azza. Wayajibu wajib sini wajib pada akal, bukan wajib syarak. Jangan waktu kah. Maka syarak tak boleh kena pada Tuhan. Wajib, haram, gapo. Kerana Tuhan yang buat hukum hakam ni, maka dia terlepas sebagai hukum hakam. Kita sebagai makhluk, sebagai ciptaan Allah, sebagai hamba Tuhan yang serba lemah, menumpai di bawah mi Tuhan, berteduh di bawah langit Tuhan, kena dengar kata hukum hakam Tuhan. Kerana dia yang cipta semuanya, maka kita kena dengar kata. Sesuai dengan kita sebagai makhluk, kena dengar arahan Tuhan. Tuhan kata semaya maghrib wajib, semaya gak kita. Faham tak faham pun tak apalah, hak penting buat hak benda wajib. Jangan tunggu faham dulu baru nak semaya, tak semaya baiklah kita. Jangan dok tunggu ikhlas dulu baru buat, nescaya tak buatlah amalan kita. Kerana hukum akal ini dihukumkan bagi zat Tuhan kita. Seperti kita kata wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat. Wajib bagi zat Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat.
Wajib gapo? Wajib akal, bukan wajib syarak. Berarti kalau Tuhan tidak bersifat dengan kudrat, Tuhan berdosa ke? Sebab wajib atas Tuhan bersifat dengan kudrat. Kalau kita wajib, wajib awak berperangai dengan perangai yang mahmudah. Wajib awak jadi orang baik. Kalau tak jadi orang baik, berdosa. Ya, bukan wajib akal tu wajib syarak. Sebab apa? Sebab kita makhluk ada hukum hakam. Kita ni bahasa tak dengar kata. Kalau tak wajib gak, tak buat selalu. Kalau tak haram, tak tinggal selalu. Maka erti wajib bagi Allah bersifat dengan kudrat itu wajib akli. Akli juga. Wajib akli juga. Kerana wajib syarak tak mungkin atas Allah Ta'ala. Hanya iaitu bagai yang tiada tasawuf pada akal adamnya benda itu. Tu maksud wajib. Benda yang tidak tergambar pada akal, tiadanya benda itu. Hak tergambar pada akal, adanya benda itu. Tu takrif di dalam kitab Ummu Barahim. Dalam kitab lain ada takrif lain pula. Tok Dis ke, Tuan Guru Haji Abdul Qadir bin Wengoh Sekeh Selabudi, dia kritik takrif ni. Adamuhu ai nafyuhu, dia kata. Hak tu perbahasa panjang lah. Kita nak bahas lalu takut jadi kau pening pula. Engkau ambo ni nak mengaji, nak lepas pada air, mungkin nak jadi wali ke, nak jadi qadhi, mufti ke. Sebab hak ngaji ni pun boleh-boleh makan sekut ya ni ngaji ni. Ngaji boleh-boleh sambil layar gitu ya. Tidur jenera lagu tu ya. Sebab apa? Mungkin nak ngaji nak lepas pada air tu gak, hak tinggi sikit gak. Jenera lah pok kita ni. Maka nak bahas dalam-dalam tak payahlah kita bahas cara halus-halus Cara toho-toho, hak penting faham maksud dia. Maka tiada dapat dikata ke wajib syar'i. Tak boleh kata wajib bagi Tuhan wajib syar'i. Itu bagi apa maksud wajib syar'i? Itu bagi yang diberi pahala bagi orang yang mengerjakan dia. Berarti kalau wajib atas Tuhan bersifat dengan kudrat, maka Tuhan kalau tak bersifat dengan kudrat, Tuhan tu berdosa. Maksud lagu tu ke? Pas lagu tu, pas apa dia sifat Tuhan? Semua benda tu wajib dosa. Sifat dia apa dia sebenarnya? Semua sifat-sifat dia hanya lakonnya semata-mata sebab dia kena bersifat lagu tu, kalau tidak berdosa. Macam kita juruh ni sebab Tuhan paksa. Kalau Tuhan tak paksa, bukan sifat asal kita. Jenis rajin semaya, rajin selawat, rajin berzikir, tak berdeki dengan orang ni sebab Tuhan paksa. Kalau Tuhan tak paksa, kalau benda tu Tuhan kata sunat kau apa dia, tak buat lolo dapok kita nya. Maka tak nampak sifat yang sebenar. Tuhan wajib akal, tu sifat sebenar dia. Dan diseksa orang yang meninggalkan dia, tu maksud wajib. Buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Takrif ni dikritik juga oleh Tok Dis ke. Tok Dis kata benda wajib ni kalau kita buat bukan boleh pahala. Terlepas tuntutan wajib. Pahala kadang-kadang orang semaya tak boleh pahala lagi. Tapi tak payah semaya dah lah, terlepas dah tuntutan wajib. Pas kalau tinggal diseksa. Ya, diseksa. Jika tidak ada uzur. Kalau ada uzur, tak diseksa juga. Maka tidak tasawuf datang wajib syar'i itu bagi Tuhan kita. Tidak tergambar pada akal. Tuhan bersifat dengan sifat ataupun sifat-sifat yang ada hukum wajib syar'i. Sebab apa Tuhan bersifat dengan kudrat? Sebab kalau dia tak sifat lagu tu, berdosa lah dia. Bukan sifat sebenar dia rupanya. Bukan sifat sebenar dia. Cuma buat apa? Sebab wajib syar'i. Dan hanya bagi segala mukallaf juga. Wajib syar'i ni kepada mukallaf belaka. Manakala orang bukan mukallaf, tak ada hukum wajib syarak. Budak kecil tak wajib dia mengaji. Tapi apabila sudah akil balik, wajib mengaji fardu ain. Tak mengaji hukum dia berdosa lah jawab dia. Maka wajib akli itu bagi zat Tuhan kita atau setengah tempat.
kepada segala rasul. Segala rasul pun ada juga wajib aklinya. Setengah tepat, bukan keseluruhan dia. Macam kita ngaji sifat Nabi. Sifat Nabi ni sidik, amanah, tabligh, patonah. Pak sifat ni ada kata dari sudut dia tu Nabi, wajib akal. Dari sudut dia tu manusia, wajib syarak. Berarti seperti juga kita, kalau menipu tu berdosa, maka seorang Nabi kalau tengok dari sudut dia manusia, maka tu wajib syarak, dia menipu berdosa. Dari sudut akal pula, dari sudut akal pula, kalau dia Nabi, kalau dia manusia, harus dia menipu, harus dia tak menipu. Jadi sidik, amanah, tabligh, fatanah, kita tengok daripada 3 sudut. Dari sudut dia seorang Nabi, wajib akal. Dari sudut dia manusia biasa, harus akal. Dia nak jadi benar, dia tak jadi benar kalau tengok dia manusia. Tapi kalau tengok dari hukum syarak, wajib syarak. Jadi 3 sifat bagi Nabi itu, sidik, amanah, tabligh, fatanah, kita tengok daripada 3 sudut. Dari sudut dia seorang Nabi, maka wajib akal, bersifat dengan 4 benda saat ni. Dari sudut dia manusia, harus akal saja. Dari sudut syarak pula, wajib syar'i pula dia kena bersifat lagu tu. Dan wajib syar'i itu tertentu bagi tiap-tiap mukallaf sahaja, yakni manusia dan jin. Manusia dan jin. Jin pun ngaji, ya. Jin pun zikir, ya. Jin pun alim, ya. Jin pun kau pondok, ya. Ada orang ni tak percaya kata manusia saja hidup atas muka dunia. Jin itu adalah khayalan. Benda-benda halus ni percaya kok hatu, kok gapo dia. Ada juga mengajar lagu tu. Khayal mengajar tauhid tetapi mengajar sesat. Sikit-sikit kurafat. Sikit-sikit benda tahyul. Sikit-sikit benda ni percaya jin pacerah. Orang semai sakit hospital ya. Percaya kok orang kafir di hospital. Lupa ilmu syarak ulama-ulama kita ajar. Allazina yu'minuna bil ghaib, orang mukmin itu orang yang beriman dengan benda gaib. Ni benda gaib tak boleh terima akal selalu. Oh, tak ada benda ni, mustahil lah apa dia macam-macam. Terpengaruh dengan amal mereka. Maka hak adanya mukallaf ni jin dan manusia. Ni lah ni dalam kelas kita ni ngamal kok mari jin mari ngaji. Jin mari, malaikat mari, manusia tak mari. Kok ramanya malaikat paling ramai sekali. Berjojuk katanya Nabi dalam majlis-majlis ilmu. Maka farak antara dua itu, maka wajib akli itu dijarkan. Kemudian daripada yajibu. Kalau bahasa Arab, wa yajibu fi. Itu hukum apa dia? Hukum akal. Wa yajibu fi haqqi fi. Dengan lam wa yajibu li maulana ali. Ataupun dengan fi wa yajibu dikatakan, contoh dalam kitab Arab kata yajibu lahu ta'ala. Boleh? Itu maksud yajib sini wajib hukum akal. Atau dikatakan wa yajibu fi haqqihi ta'ala, ni juga hukum akal. Dan wajib syarak itu dijarkan kemudian dengan ala. Seperti dikata wa yajibu ala kulli mukallafin. Wajib sini wajib syarak. Kerana apa lepas kata yajibu kata ala. Maka dengan kerana inilah berkata Syekh Sanusi radhiyallahu anhu, i'lam anna al-hukma al-aqliyan hasiru fi salasati aqsamin al-wujubu wal istihalatu wal jawazu. Ketahui olehmu bahawasanya hukum akal, yakni keputusan yang dibuat oleh akal. Mana-mana benda akal ke waktu bik 3 keputusan. Pertama tersimpan atas 3 sahaja. Pertama hukum wujub, hukum dia. Kedua istihalah, ketiganya jawaz. Beza apa dia? Wajib, mustahil, hak, jaiz.
Wajib adalah benda yang dihukumkan dengan wujub, kita kata benda tu wajib. Benda yang dihukumkan dengan istihalah dipanggil mustahil. Benda yang dihukumkan dengan jawaz dipanggil jaiz. Jadi wujub itu hukum dia, wajib tu benda dia. Istihalah tu hukum dia, mustahil tu benda dia. Jawaz itu hukum dia, jaiz itu adalah benda dia. Fal wajibu ma la yatasawwaru wallahu